Tuduh langgar piagam, Hadi tuduh siapa sebenarnya? Tun M akui hanya pergunakan Anwar untuk jatuhkan Najib. Pengintip dihantar ke rumah Najib. Ditipu penasihat, punca Najib jatuh PRU14. Pelik, minggu lepas Najib dimarah, minggu ini dihalang pula. Presiden PAS Abdul Hadi Awang menafikan kritikannya bersabit isu muafakat nasional disasarkan terhadap UMNO, sebaliknya ditujukan kepada individu tertentu dalam parti itu. Beliau bagaimanapun tidak mahu menamakan pemimpin UMNO yang dimaksudkan pada sidang media yang disiarkan di Facebook. Saya tembak dalam gelap, kalau kenalah siapa dia, kata Hadi yang sebelum ini dilaporkan dikritik oleh Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi. Hadi sebelum ini mempersoalkan keengganan pucuk pimpinan UMNO untuk menerima masuk bersatu dalam muafakat nasional. Antara lain, beliau menyifatkan tindakan itu sebagai bercanggah dengan piagam gabungan itu. Tuduhan Hadi itu mengundang respons keras daripada Zahid. Seseorang yang bergelar ulama harus mengikut nas yang sahih, bukan memanipulasi hukum mengikut selera politik untuk memperdagangkan agama demi mencapai objektif siasah, kata Zahid minggu lalu. Pada sidang medianya, Hadi menafikan kritikannya itu terhadap UMNO. Saya tidak kata UMNO, saya kata ada orang langgar piagam muafakat nasional. Majlis Kerja Tertinggi UMNO bukan seorang, ramai. Dalam pada itu, Hadi menambah muafakat nasional masih boleh diselamatkan meskipun beliau dilaporkan sudah lama tidak bersemuka dengan Zahid. Sebelum ini sumber UMNO mengesahkan dua pemimpin parti Melayu terbesar itu sudah lama tidak mengadakan pertemuan dan tidak bercadang berbuat demikian dalam jangka waktu terdekat. Sumber PAS turut mengesahkan perkara sama. Sumber lain berkata, kedua-dua pemimpin itu memang berpeluang untuk berjumpa bagi meleraikan masalah muafakat nasional semasa sidang parlimen, namun tidak berbuat demikian. Dekat parlimen adalah Zaid Hadi jumpa berselisih macam tu, tapi jumpa macam tu saja, tak adalah duduk bersama bincang hala tuju parti masing-masing, kata sumber itu. Dalam pada itu Hadi berkata hubungannya dengan Zahid masih hangat. Beliau berkata demikian ketika ditanya mengenai hubungannya dengan Zahid dilihat dingin. Saya rasa masih hangat. Dekat parlimen saya sama-sama duduk dekat-dekat. Dalam parlimen boleh lihat sebelah saya Muhyiddin Yassin, Dr. Mahathir Mohamad, Najib Razak dan Zahid. Saya duduk tengah-tengah jadi pendamai semua pihak, katanya. Dr. Mahathir Mohamad yakin Anwar Ibrahim tidak tahu memerintah negara dan hanya bekerjasama dengan Presiden PKR itu untuk menumbangkan Najib Razak. Bekas Perdana Menteri itu menyentuh beberapa isu tersebut dalam buku terbarunya Capturing Hope, The Struggle Continues for a New Malaysia yang telah dilancarkan. Mahathir mempunyai sebab-sebab tersendiri yang membuatkan beliau tidak senang dengan Anwar, tetapi merasakan apa yang Najib sudah lakukan pada negara adalah lebih teruk. Beliau berkata matlamat mereka terhadap Najib seiring dan kerjasama itu membuahkan hasil. Mahathir akui beliau ada berjanji akan berundur sebelum PRU seterusnya, tetapi Anwar secara tidak langsung menekan beliau untuk melepaskan jawatan lebih awal. Beliau berkata hanya Anwar seorang yang menekan-nekan kerana pemimpin pembangkang lain tidak memaksa, malah memberikan masa kepadanya untuk selesaikan beberapa masalah rumit. Mahathir seterusnya mengkritik kebolehan Anwar memimpin dan merasakan Presiden PKR itu tidak tahu memerintah negara berdasarkan pengalamannya yang lalu. Anwar katanya mungkin menganggap dirinya berkebolehan, tetapi beliau bukanlah faktor berlakunya rampasan kuasa. Mahathir akui ada cakap-cakap mengenai membentuk kerajaan Melayu Islam selepas Pakatan Harapan menang PRU dan rampasan kuasa, tetapi menepisnya kerana merasakan ia tidak akan boleh dilakukan. Malah beliau merasakan anggota jemaah menterinya yang turut dianggotai oleh pemimpin bersatu bekerjasama dengan baik. Dalam pada itu Mahathir turut mendedahkan yang beliau hampir-hampir meninggalkan Istana Negara sebelum angkat sumpah Perdana Menteri, tetapi dihalang oleh pemimpin DAP Gobind Singh Deo. Beliau merasa tidak puas hati kerana Istana Negara mengambil masa untuk memastikan yang beliau mendapat sokongan majoriti ahli parlimen dengan mengesahkan sokongan parti-parti lain. Mahathir merasakan peristiwa dihalang Gobind itu ironik kerana bapanya Kapal Singh ditahan bawah ISA semasa pemerintahannya yang lalu. Bekas penasihat Najib Razak mendedahkan seorang pekerja di kediaman Perdana Menteri ketika itu dirasuah oleh seorang ahli perniagaan untuk merakam pelbagai mesyuarat sensitif di rumah berkenaan sebelum PRU 2018. Antara lain, kaki tangan itu
seorang pelayan atau butler merakam mesyuarat yang melibatkan perancangan menghadapi PRU 2018 dan perbincangan melibatkan isu keselamatan negara. Menurut Roman Bose dalam bukunya, bekas wartawan itu berkata, kerja-kerja pengintipan kaki tangan berkenaan terbongkar beberapa minggu sebelum PRU 18 oleh pasukan keselamatan Najib semasa melakukan pemeriksaan rutin. Bose yang merupakan perunding komunikasi politik Najib ketika itu mendapat tahu keadaan itu apabila tahap keselamatan di kediaman dan pejabat Perdana Menteri tiba-tiba diperketatkan. Beliau mulanya menyangka ia kerana ancaman keselamatan atau risiko keganasan, tetapi seorang pembantu Najib mendedahkan perkara sebenar. Bose diberitahu salah seorang pelayan butler di kediaman Najib dijadualkan pulang ke rumah dan pegawai keselamatan Najib memeriksa bagnya seperti biasa. Apa yang mereka temui ialah beberapa pita rakaman tersembunyi bersama pakaian butler itu, tulis Bose dalam bukunya. Beliau berkata, rakaman itu melibatkan beberapa mesyuarat sensitif yang diadakan di lokasi berlainan di kediaman Najib. Rundingan yang dirakam itu bukan hanya membabitkan perancangan dan strategi kempen PRU14 tetapi turut membincangkan isu keselamatan negara dan dasar perancangan kerajaan yang sangat sulit, Bose menulis dalam buku itu. Ketika disoal siasat, butler itu mengaku menerima upah lumayan daripada seorang ahli perniagaan yang kerap menemuinya untuk mengumpul pita rakaman itu. Kaki tangan itu kemudiannya dipecat dan kes itu disiasat polis. Bagaimanapun, Bose berkata, perkara itu tidak akan didedahkan kepada umum tetapi polis cawangan khas memantau ahli perniagaan terbabit untuk mengetahui motifnya dan sama ada dia bekerjasama dengan pembangkang mahupun ejen asing. Namun susulan PRU14 dan kejatuhan Kerajaan Barisan Nasional hasil siasatan cawangan khas disembunyikan manakala ahli perniagaan itu tidak didakwa, tulis Bose. Penjawat awam, polis cawangan khas dan pemimpin UMNO yang rapat dengan Najib Razak menyorok maklumat mengenai rasa tidak puas hati rakyat daripada beliau sehingga menyumbang kepada kekalahan mengejut Barisan Nasional pada PRU14 menurut bekas pembantunya. Dalam bukunya yang akan dilancarkan, Roman Bose berkata, Najib hanya diberikan maklumat dan liputan yang positif menyebabkan beliau tidak menyedari rasa tidak puas hati rakyat yang semakin meluas. Najib kerap kali tidak dibekalkan maklumat dari sikan tepat. Jabatan Hal Ehwal Khas, polis cawangan khas dan pemimpin UMNO tertentu tidak memberikan gambaran yang tulen dan benar. Najib dikecewakan oleh ramai yes man yang mengelilinginya. Mereka setia tetapi menyorokkan sentimen sebenar rakyat di lapangan, kata Bose dalam buku berjudul Final Reckoning: An Insider's View of the Fall of Malaysia's Barisan National Government yang berada di pasaran. Sebagai pemimpin, tentunya beliau bergantung kepada orang-orang ini untuk memberikan maklum balas tepat. Tetapi hakikatnya, mereka hanya menyampaikan maklum balas positif, tambah beliau. Sebagai perunding komunikasi politik kepada Perdana Menteri ketika itu, Bose kerap berusaha membekalkan Najib dengan hasil kajian dan analisis yang lebih tepat. Bagaimanapun, Bose berkata, kesahihan penilaian negatif yang dibekalkan beliau cepat dipertikaikan kerana ia bercanggah dengan segala berita baik yang diterima oleh Perdana Menteri daripada sumber lain. Inilah yang berlaku pada 9 Mei 2018, hari mengundi, apabila sehingga 7 malam, pemimpin parti masih menyuap Najib dengan laporan positif walaupun ia langsung tidak menggambarkan realiti di lapangan, kata Bose. Roman berkata, ramai pegawai di pejabat Perdana Menteri ketika itu mengambil kesempatan daripada budi pekerti Najib yang baik. Mereka sering mengambil tindakan bercanggah dengan kemahuan Najib kerana yakin tidak akan dipecat olehnya. Justru menurut buku itu, tindakan mereka sering meletakkan Najib dalam keadaan kesulitan kerana terpaksa menyelesaikan masalah orang lain. Najib juga sentiasa bersifat gentleman dan tidak percaya kepada penggunaan taktik curang terhadap musuh. Beliau lebih cenderung menggunakan fakta dan data untuk menangkis apa-apa dakwaan, bukannya merosakkan reputasi seseorang, kata Bose. Bose turut mendedahkan beberapa pegawai bertindak bersendirian untuk menyerang ahli pembangkang yang menyasarkan Najib. Pegawai-pegawai ini mempergunakan nama Najib dengan sewenang-wenangnya tanpa pengetahuan beliau yang mencetuskan beberapa episod menyedihkan termasuk serangan terhadap pemimpin pembangkang dan aktivis. Apabila operasi mereka gagal sebagaimana yang lazim berlaku dan diketahui Najib, mereka akan dipanggil dan dimarah oleh beliau. Namun Najib tidak mengambil keputusan untuk memecat mereka menurut buku itu. Kesopanan Najib ini memberi laluan kepada pegawai-pegawai ini untuk meneruskan agenda peribadi mereka kerana menyedari bos mereka boleh dieksploitasi disebabkan beliau terlampau baik dan tidak sampai hati memecat mereka. Mereka sering memperalatkan rasa murah hati Najib untuk keuntungan diri, kata Bose dalam bukunya.
Bekas Perdana Menteri Najib Razak tidak dibenarkan memasuki bangunan Mahkamah Tinggi untuk perbicaraan rasuah 1MDB berikutan status di aplikasi MySejahteranya. Peguamnya, Hariharan Singh, memberitahu Hakim Perbicaraan Colin Lawrence Sequeira bahawa status Najib dan rakan Peguam Muhammad Syafiee Abdullah di aplikasi itu adalah kontak casual dan dimaklumkan untuk meninggalkan bangunan mahkamah. Awal pagi tadi, mereka dibenarkan masuk selepas mereka memuat semula status mereka. Bagaimanapun, selepas menjawab beberapa soalan di bawah fungsi status aplikasi itu, status mereka bertukar kembali kepada kuning, katanya. Hariharan berkata, kedua-dua Najib dan Syafiee sedang menunggu di luar perkarangan mahkamah. Sequeira kemudian memberitahu untuk memaklumkan kedua-duanya untuk menjalani ujian kendiri wabak penyakit berbahaya. Apabila keputusan mereka keluar, maklumkan kepada Kementerian Kesihatan supaya status boleh dinilai semula, tambahnya. Pihak pendakwaan mahu perbicaraan diadakan dalam talian, tetapi pihak pembelaan bantah. Pihak pendakwaan mencadangkan supaya Mahkamah Tinggi meneruskan kes itu melalui perbicaraan dalam talian. Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Garib memberitahu Sequeira bahawa pindaan kepada Seksyen 15A Akta Mahkamah Kehakiman membenarkan perbicaraan mahkamah dijalankan secara dalam talian. Saya telah menerima arahan daripada Peguam Utama Pendakwa Raya Ad Hoc Gopal Sriram untuk mengadakan perbicaraan dalam talian. Perbicaraan dalam talian dilakukan untuk permohonan Datuk Seri Najib minggu lepas serta rayuan SRC International, katanya. Semasa prosiding terakhir pada 18 November, bekas pengarah 1MDB Ismi Ismail dan bekas Ketua Pegawai Keuangan Azmi Tahir telah menamatkan pemeriksaan utama mereka, tetapi masih belum disoal balas oleh Peguam Najib. Hariharan memberitahu mahkamah mereka membantah cadangan untuk perbicaraan dalam talian. Beliau memetik arahan amalan Ketua Hakim Negara bahawa pendengaran dalam talian hanya terpakai untuk kes sivil. Sequeira berkata beliau akan memutuskan permohonan itu esok. Mereka telah mengemas kini status MySejahtera, tetapi status mereka masih kontak casual, kata Hariharan sambil menambah, di bawah garis panduan KKM, kedua-duanya dijangka menjalani kuarantin sendiri selama 10 hari, katanya.